Tetapi dia nak isyarat sebab dhaif ni bukan kerana sanad tu putus saja, banyak sebab lain lagi. Dia sebut sirah tamrid salah satunya untuk menyatakan sanad tu putus. Bila putus jadi dhaif juga. Yang kedua. Yang ketiga, dia nak isyarat kepada khilaf. Ada kalanya isyarat kepada khilaf. Khilaf ulama tentang benda tu yang dia sebut tu. Dan masing-masing ada dalil. Ada kalanya dia sebut gitu. Ada kalanya macam di sini. Tidak kerana dhaif, tidak kerana putus sanad, tidak kerana khilaf, tak ada. Kerana lain, satu perkara lain, iaitu dia nak isyarat kepada apa yang disebutkannya ini adalah berdasarkan riwayat bil makna, bukan riwayat bil lafz. Beza. Ini istilah ilmu hadis lah sikit. Dia cerita riwayat bil makna ni riwayat maksud cerita. Tidak semestinya lafaz yang ada dalam riwayat, teksnya betul-betul supaya tu dia ambil maksud dia. Lafaz dia tidak semesti gitu. Bahkan kalau dia sebut sirah tamrid ini, dia, kalau ini maksudnya, dia nak mengisyaratkan ini adalah mafhumnya, maksud cerita tu. Bukan, saya tidak menekankan tentang lafaz dia. Dia nak isyarat hak tu. Banyak tu maksud Imam Bukhari. Kalau kita nak tahu mana hak ni maksud dia dhaif kau gapo, hak tu susah. Hak tu kena belek sakal. Kena belek sakal lah. Pendek kata, tak boleh buat keputusan selalu. Hak Imam Bukhari guna sirah tamrid ni kita nak kata dhaif lah, tak boleh. Salah tu. Yang ni nak faham Bukhari ni pun kena tahu kaedah dia. Tak boleh suka-suka kita. Orang-orang besar ni kan, gapo-gapo dia ada kaedah dia sendiri. Pelik pun dia ada kaedah dia sendiri. Jangan mudah-mudah. Kita tahu sekarang kita kata mesti dia gini. Tak mesti. Banyak lagi sebab-sebab yang lain. Dengan sebab itu kita kena belajar, kena tahu sungguh-sungguh, baru tidak keliru. Setengah-setengah orang dia kata kalau Imam Bukhari kemukakan sesuatu perkara tu dengan sirah tamrid, ia menunjukkan dhaif. Tidak gitu. Ni baik kita tengok nota 141. Hadis yang menyebutkan kisah Ammar bin Al-As ini walaupun sahih dan kuat, muka surat 313 tu datang. Ni sahih ni. Cerita Ammar bin Al-As ni sahih, kuat ni sanad dia. Tapi Bukhari hanya mengemukakannya secara ta'liq dan dengan sirah tamrid. Secara ta'liq seperkara. Satu lagi istilah. Biasanya Imam Bukhari kemukakan secara ta'liq ni dalam tajuk dia. Macam ni. Sesuatu cerita secara ta'liq dia kemuka. Ta'liq tu maksudnya tak ada sanad dia. Tak ada sanad. Ammar bin Al-As gini. Hasan Basri gini. Padahal dia tak ada pun dengan demo tu. Mestilah dia nak tahu tu dia ada perantaraan dia tu sanad tu. Dia tak sebut. Itu sekarang yang Imam Bukhari buat sini. Tak sebut ni banyak sebab. Kalau orang-orang lain yang biasa-biasa bawah-bawah ni tak sebut tu boleh jadi dia takut. Kalau sebut orang akan tahu sanad dia tu dhaif. Dia susuk pucuk orang panggil. Dia tak royak lah orang royak ke dia tu. Orang yang jom royak ke dia tu, dia tak sebut nama. Apa tak sebut nama? Kalau sebut nama, tawah lah. Orang tak sepakat lah. Ada kalanya perawi-perawi hadis ni dia buat kerja lagu tu. Boleh jadi orang keliru. Imam Bukhari tak sebut dia, apa dia takut kau? Takut kalau dia kemukakan sanad tu, orang akan kata ni tak boleh pakai, dia buat apa orang ada tu jujuk dalam tu. Kalau seorang pun pada dah hak dhaif ni jadi dhaif lalu. Adakah Imam Bukhari sebutkan secara ta'liq ni tanpa sanad ini kerana dia takut? Tak. Lepas tu dengan sirah tamrid pula tak sirah ya. Orang yang sebut tu siapa? Itu mengelirukan juga. Kalau orang lain lah banyaklah kitab-kitab kemudian ni. Tak boleh kena cek molek. Imam Bukhari kita tak boleh kata dia tak sebut tu kerana dia nak susuk pucuk. Biar orang tak tahu. Kalau orang tahu, jadi tahu lah, tak ada erga riwayat dia tu, cerita dia.
Adakah begitu? Tidak. Di sini tidak. Mungkin Bukhari berbuat begitu dengan maksud mengisyaratkan kepada perbezaan yang terdapat pada sanad dan matannya. Ni tujuan Imam Bukhari. Bapa kalau dia sebutkan secara ta'liq, kalau dia sebutkan secara tamrid, sirah tamrid, dengan sirah tamrid, dia nak isyarat kepada boleh jadi kalau dia mari sanad, orang kata sunni kau sanad pula. Rupanya benar lah nak mari sanad pula kan. Boleh jadi sanad ada 10. Orang yang cerita tu 10 jalan. Kalau dia royak sah, orang akan kata pula hadis sah je. Kalau sah tu orang panggil ke dia? Hadis ahad. Kalau 2 tu orang panggil ke dia? Hadis aziz. Kalau 3 tu orang panggil ke dia? Hadis masyhur. Kalau ramai lagi mutawatir. Hak peringkat mana ni? Dia banyak soalan. Dia tak saya royak tu. Dia nak royak benda ni ada disebutkan. Nak tahu? Cek. Siapa dia? Boleh jadi sanad dia banyak. Kalau dia sebut sah, akan orang muskil pula. Dan kalau sebut nama, adakah seorang tu je yang meriwayatkan yang riwayat cerita ni? Hak pergi sekali dengan Ammar bin Al-As ni ramai. Anak buah dia pergi perang ni, dia jadi tok imam ni ramai. Semua ni cerita lah riwayat. Balik riwayat ke Nabi, riwayat ke keluarga dia, riwayat ke sahabat handai dia, riwayat cerita. Ramai. Kalau Imam Bukhari sebut, orang akan tanya, buat seorang ni kau? Orang lain? Banyak cerita. Itu sebab dia gunakan sirah tamrid. Pendek kata, kita kena baik sangka, jangan buruk sangka kepada orang-orang seperti ini. Jangan kita kata, dia nak susuk pucuk dah tu, dia takut dah tu. Jangan gitu. Jangan gitu. Sebab orang ni orang hebat ni. Kadang-kadang manusia ni satu benda, satu sikap dia ambil tu banyak sebabnya. Jangan kita andaikan satu saja sebabnya, tak ada lain. Jangan gitu. Iaitu kita baik sangka orang lagu ni dia buat ni, saat ni lah antaranya itu sebabnya. Lepas tu kalau dia awak mari lafaz hadis yang memang tepat lah. Kalau kita tengok ni ada dalam kitab ni misalnya, orang akan kata pula lafaz ni betul-betul gini kau. Sebab lafaz tu banyak. Dalam beberapa riwayat cerita ni lafaznya berbeza-beza. Kalau Imam Bukhari ambil satu yang berdasarkan lafaz dia, orang akan kata pula hak mana lebih banyak cerita, banyak soal jawab. Bapa tak ambil hak lafaz ni pula. Sebenarnya cerita tu ada maksud dia, mafhum dia pun. Dia ambil mafhum dia saja. Itu sebab dia gunakan sirah tamrid di sini. Sirah tamrid. Mungkin juga kerana beliau meriwayatkan mafhumnya semata-mata, yakni dia meriwayatkan dengan makna, bukan meriwayatkan dengan lafaz dia. Dia nak isyarat kau tu dah tu. Tu kan, ini kemungkinan yang kita sebut ni sebagai sangka baik kepadanya. Hak ni hak sesuai dengannya. Hak tadi andai tadi tak sesuai. Hak ni hak sesuai. Dan banyak dia melakukan begitu kerana ni. Bukan tak ada alasan, bukan sahaja kita buat andaian nak comel dia semua. Tak. Kira nak molek semua Imam Bukhari ni. Hak mana tak lendik kita pelendik. Tidak begitu. Banyak kali dia buat lagu ni, orang perhati dah cara dia. Jadi kaedah dia tak sebut. Dia tak sebut saya buat gini ni dalam mukaddimah dia apa. Dia tak sebut saya buat gini ni bila saya guna sirah tamrid gini maksud. Dah. Dia suruh kepada orang lain kerja besar. Orang lain pun tak habis-habis, pak learning pun tak habis-habis lagi kaji hak dia. Dia tak sebut. Orang lain fikir, lagu ni. Orang yang menilai. Kalau kita orang ramai ni kak, apa bezanya kitab Bukhari dengan kitab lain? Rupa duk ayat hadis. Tapi orang-orang yang cerdik, hebat-hebat, semua perhati tengok, ni lagu lain. Lagu lain. Sebab kita tak erti nak buat saja. Kita buat saja.
Boleh jadilah hak tak erti juga sepuluh kita tu, dia kata sajalah jujur benar lah kita ya tak. Tapi kepada hak erti, dia tahu menilai mana tak kena, mana salah, mana, dan dia maksud gapo gini. Itu lagu tu. Hak ni pun lagu tu. Cara Imam Bukhari ni gini, dia tidak support tesis, dia buat tesis apa ni, kitab ni tesis ni. Kalau tesis dia royak kaedah dia pakai gini cara dia kena royak. Ni dia tak royak. Dia ni serupa dengan penyair ataupun serupa dengan penyajuk. Siapa buat? Orang lain pula faham. Orang lain pula kajinya. Orang lain pula kata dia sesuai dengan kaedah ni pakai kaedah ni hak ni hak ni. Orang lain. Bagaimanapun taklid ini diwasalkan oleh Abu Daud. Kita nak tahulah sekarang ni. Hak ada mana? Ni. Hak dia taklid ni. Hak dia sebut tanpa sanad dan sebut dengan sirah tamrid ini, kalau kita nak tengok dengan lafaz dia mana, duduk mana. Diwasalkan, mana sanad dia tu ada, tidak putus. Itu maksud diwasalkan itu. Bukan wasal hak mengaji Quran tajwid tu, wasal tu lah hak tu diwasal dalam bab ilmu hadis ni. Wasal dalam ilmu hadis ni maksudnya sanad dia tu disebut dengan lengkap, dengan sempurna. Tidak sebab Imam Bukhari tak sebut, dia tak ada dengan peristiwa ni, tapi dia kata Ammar bin Al-As gini. Mana sanad dia? Diwasalkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Tabarani, Baihaqi, Daraqutni, Ibnu Hibban dan lain-lain di dalam kitab mereka masing-masing. Banyak ni. Lepas tu ada beza lah, sikit banyak tu ada beza. Sanad dia pun tak serupa. Sanad dia tak serupa. Itu sebab Imam Bukhari buat lagu tadi tu. Sebut dengan secara taklid. Taklid tu lagu tu lah. Kalau taklid bab nikah pekoh tu lain pula. Taklid juga. Ni lain, taklid lain. Taklid dari segi bahasa makna gantung di kipas tu. Kau gapo-gapo ada. Tu taklidnya. Dia istilah. Bila masuk bab istilah ni, kitab ni kena pakai gini, kitab ni kena pakai gini, kitab ni tak boleh buat serupa. Ni taklid maksudnya tak ada sanad di awal dia. Awal dia ni, bawah ni tak ada. Alif atas tu ada kalanya, ada lah dua ataupun tak ada macam di sini. Kalau tak ada alif atas tu sanad, alif bawah ni ada, kau lain pula nama dia. Agak lain pula namanya. Mursal kau mina? Mursal. Hadis itu mursal. Sanad dia bawah ada, atas tak ada. Orang hodai dengan peristiwa ni tak ada. Katakanlah kalau cerita ni hodai dengan peristiwa ni tak ada, tapi sanad bawah saja ada. Itu orang panggil mursal. Mursal tu pula dari segi bahasanya makna agak lain. Dari segi istilahnya makna agak lain. Dalam ilmu balaghahnya mursal tu makna agak lain pula. Panjanglah, panjang. Bab ni istilah bahasa ni gapo-gapo pun, bahasa mana-mana pun memang orang yang mengaji ilmu tu dia tahu. Beza. Jangan kita mudah-mudah. Ni Abu Daud. Bila kata Abu Daud ini, maksudnya Sunan Abu Daud tu lah. Tak sebut kitab ni. Nama kitab ni kata Sunan Abi Daud. Abu Daud ada lagi mengarang kitab lain. Kalau maksud riwayat Abu Daud sini di dalam kitab lain, mesti kena sebut. Kalau tak sebut, hak tu hak masyhur. Itu maksudnya. Kena faham tu dalam bila kita baca kitab, dia kata riwayatkan oleh Abu Daud. Abu Daud riwayat dalam mana? Dalam kitab mana? Dia bukan ada sebuah tu yang kitabnya. Umpamanya Marasil Abu Daud, takut dalam Marasil dia. Kalau dia sebut benda ni dalam Marasil dia, kita kena sebut Abu Daud dalam Marasilnya. Tak boleh sebut Abu Daud gitu saja, keliru. Bila sebut Abu Daud saja, maksudnya Sunan Abi Daud. Bila sebut Imam Ahmad, maksudnya Musnad Imam Ahmad. Bukan kitab lain. Dia ada tulis lagi kitab lain Imam Ahmad ni. Tapi bila kata diriwayatkan oleh Ahmad, maksudnya dalam kitab dia. Tabarani ada 3 kitab utama dia. Mu'jam Saghir, Awsat, Mu'jam Kabir. 3. Ada hal tu. Adalah tu. Baihaqi maksudnya Sunan Baihaqi. Baihaqi ni pun banyak juga menulis kitab. Banyak menulis kitabnya.
Daraqutni, Ibnu Hibban, ini kitab dia Sahih Ibnu Hibban. Daraqutni, Sunan Daraqutni.